Beberapa minggu lepas Utusan Malaysia ada keluarkan berita, dia punya front page online bagi tahu di Alostar akan ada 50,000 peniaga kecil bakal gulung tikar akibat PKP. Apa yang berlaku sebenarnya ni? Sebenarnya berita yang dikeluarkan tu berdasarkan apa yang diorang nampak di Pekan Rabu Alostar. Sebenarnya korang boleh agaklah 50,000 pengusaha kecil ni bukanlah yang ada dekat Alostar je. Kita assume mungkin dia berada di seluruh Kedah. 50,000 ni bukan sikit tau. Korang boleh bayangkan kalau 50,000 ni semua berhimpun di Jalan Tar KL. Jalan Tar tu confirm akan lengang. Korang boleh bergolek-golek kat atas Jalan Tar tu. So sebenarnya ini bukanlah cerita biasa bagi golongan peniaga. Ini berita yang agak menyedihkan dan berita ni juga dikongsi bersama oleh kerajaan kita, termasuklah kerajaan negeri yang mengambil tanggungjawab yang besar dan berat ni untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil dalam nak meneruskan perniagaan. Semua orang perasan ada macam-macam bantuan yang kerajaan Malaysia dan juga kerajaan setiap negeri dah sediakan. Korang boleh google, korang boleh online je, macam-macam ada. Video kali ni bukanlah nak mengajak korang pergi apply bantuan tu, tapi korang bolehlah apply, dapatkan sedikit sumbangan ataupun dana yang dah kerajaan sediakan untuk membantu peniaga-peniaga kecil yang terkesan, yang mungkin nak beli barang dapur tak boleh, hutang tertunggak, jadi perlukan duit untuk meneruskan kehidupan. Kita kena ambil tahu juga, selain pada bantuan kewangan, kerajaan ada juga sediakan bantuan dari segi untuk menaik taraf perniagaan masing-masing. So dalam 50,000 yang bakal terkesan lingkup gulung tikar di Kedah sahaja ni, dia bukanlah datang daripada satu bidang ataupun satu jenis perniagaan yang sama. Ada macam-macam, tapi kita boleh faham lah kalau peniaga kecil ni kebanyakannya kita kira daripada berniaga ada kedai, sekecil-kecil kedai ataupun sampai ke tepi jalan tu lah, consider sebagai small medium company yang cuba untuk survive waktu pandemik ni. Sekitar 1/4 bilion yang dah di-reservekan untuk membantu peniaga-peniaga yang terkesan. Kerajaan-kerajaan negeri pun ada banyak ni, semuanya cerita juta. Cuma yang dapat tu mungkinlah sekitar RM500, RM1,000, RM1,500 dan banyak juga badan-badan lain termasuk bank yang ada effort nak membantu dengan bagi pinjaman, moratorium untuk pengusaha van sekolah. Diorang dapat benda-benda macam tu. Hari ni kita bukan nak cerita pasal mana korang nak cari duit bantuan tu, sebab saya percaya korang dah pandai cari, korang tahu mana saluran yang tenang, yang terbaik untuk korang cari. Selain daripada bantuan duit, kerajaan negeri ataupun kerajaan Malaysia sendiri ada juga sediakan kelas-kelas, modul, sediakan cikgu yang untuk mengajar. Selain daripada kita datang ambil duit, kita boleh ambil ilmu untuk upgrade bisnes. So kita boleh faham lah kenapa ilmu cikgu sangat penting untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil ni untuk survive dalam bisnes masing-masing. Hari ni saya nak bawa satu perspektif baru, which is perspektif ni bukanlah baru untuk mereka yang dah biasa dengan berniaga online. Ini adalah memang perspektif baru untuk kelompok yang dikatakan 50,000 orang yang bakal terkesan akibat PKP 3.0 ni. Sebenarnya bukan bantuan kewangan saja yang kita perlukan. Kita perlukan ilmu, kita perlukan cikgu yang boleh bagi tahu apa benda yang paling terbaik untuk kita buat dalam musim pandemik ni. Kita ni bukan berada dalam pandemik ni, sebenarnya kita berada dalam circle kegawatan ekonomi. Jadi dia datang package tau, agak teruk lah. Itulah laporan yang keluar sampai kata 50,000 usahawan bakal gulung tikar. So sebenarnya selain daripada duit yang korang ambil tu, korang boleh gunakan. Saya bukanlah cakap korang tak boleh ambil duit tu, jangan ambil bantuan, macam belagak sombong lah pula kan. Jadi ambil duit tu, gunakan pada tempat yang sepatutnya, jangan membazir, dan sebahagian daripada duit tu korang kena invest balik untuk diri korang. Korang kena cari cikgu yang betul untuk korang upgrade bisnes korang daripada takuk lama kepada satu takuk atau level yang baru. Hari ni saya nak kenalkan ada 3 orang cikgu yang kita dah kenal pasti, sangat bagus, sangat committed, proven success. Ada ramai yang dah berjaya survive daripada PKP 1.0 sampailah PKP 3.0. Apa pun korang berniaga, inilah masanya kita nak onlinekan bisnes. Inilah norma baru untuk bisnes. Bisnes korang bukan bisnes kalau bisnes korang tak ada dekat online platform. Ini bukan iklan sponsor Saya cerita sikit pengalaman saya. 5 tahun sudah kita masa awal-awal dalam proses nak belajar berniaga, terlalu banyak kesilapan, duit yang terkorban akibat tak ada ilmu. Dan 5 tahun lepas tu sebenarnya sangat susah nak cari cikgu yang sangat committed untuk mengajar orang macam mana nak mula bisnes, macam mana nak bina bisnes, macam mana nak kembangkan bisnes tu. 5 tahun lepas saya mampu duduk merayu ataupun menagih simpati pada orang
orang yang dah berjaya dalam dunia bisnes semata-mata nak dapat satu je jawapan. So hari ni saya nak cerita ada 3 orang cikgu yang kita sangat appreciate kehadiran diorang dalam dunia bisnes. Yang pertama adalah Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Korang mungkin ada yang skeptikal, saya tak kisah. Saya dah lalui proses tu. Saya nak cakap ni, saya tak nak cerita lebih pasal Dr. Azizan Osman. Saya nak cakap ni satu je. Daripada kita stuck pada tempat yang sama dah bertahun-tahun, apa kata kita bagi peluang untuk diri kita, kita bagi peluang untuk hati kita, kita bagi peluang untuk kepala kita terima satu benda baru yang mungkin itu ada kebaikan untuk diri kita. So why not korang pergi try, duduk, join kelas, free kelas, ataupun boleh dengar mana-mana short video yang cerita pasal attitude, law of attraction, pasal bisnes, apa persediaan yang diperlukan yang disediakan oleh Dr. Azizan Osman dan juga Richwork. Of course, nak buat semua tu perlukan duit kan. Jadi dia nak mentoring korang, dia nak ajar korang. Of course dia melibatkan banyak tenaga kerja, bukan dia seorang. Betul tak? Yes, itu adalah bisnes, tapi bisnes tu membantu kita untuk mencipta bisnes kita. Kedua yang saya dah jumpa, yang saya dah juga ikut kelas dia adalah Sifu Jamal ataupun dikenali sebagai Sifu Bats. Sifu Bats. Tak kisah, ambil lah mana salah satu. Cuma saya tengok Sifu Jamal ni, cara dia agak santai, tapi dia dah melahirkan ramai juga usahawan-usahawan muda yang kita tengok umur 20 tahun, 25 tahun dah capai satu benda yang saya dalam umur 30-an ni pun baru nak capai. So ada proven sukses kat situ dan ilmu yang dia sampaikan juga sangat bertepatan dengan keadaan di Malaysia. Ketiga adalah Najib As-Sadok. Najib As-Sadok dia banyak membantu mengajar mereka yang baru betul-betul nak start berniaga. Macam mana nak buat jualan 10,000 yang pertama. Jadi itu Najib As-Sadok dengan lagu Aiskrim kat luar tu. Dengar. So ketiga-tiga cikgu ni, saya percaya korang akan skeptikal gila, korang akan tak percaya. Tapi saya nak dekat satu je, saya suka ulang benda ni. Apa kata kita challenge kita punya skeptikal tu, bagi peluang untuk diri kita percaya dan ambil tahu sesuatu benda baru yang mungkin benda tu ada manfaat untuk kita. Tak ada satu benda yang Allah cipta atas muka bumi ni dia datang dalam keadaan yang sia-sia. Jadi cabar diri korang untuk dapatkan ilmu baru, dan ilmu adalah satu alat yang paling penting untuk kita upgrade kehidupan kita. So save your life with your mind.